Hai semua, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam rancangan kami iaitu Rhapsody Reality bersama TNI Malaysia. Untuk yang pertama kali mendengarnya, ini adalah rancangan di mana kita akan sama-sama belajar dan meneguhkan iman rohani kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Masa untuk Rhapsody, masa untuk santapan rohani. Amin. Pada hari ini 17 Disember, tajuk firman Tuhan yang Pastor Chris ingin kongsikan adalah Dia ada di dalam namamu. Haleluya. Mari kita sama-sama merujuk ayat pembukaan kita dari Yohanes 14 ayat 2 hingga 3 yang berkata, Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu sudah aku katakan kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu kepadaku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Haleluya. Sebilangan orang mentafsirkan ayat Injil di atas bermaksud bahawa Yesus telah pergi ke syurga untuk membina tempat tinggal untuk kita. Jadi, mereka berfikir apabila seseorang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, Tuhan akan mula membina tempat tinggal untuk orang itu di syurga. Namun, mereka lupa bahawa Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 4 ayat 3, pekerjaan-pekerjaan itu sudah selesai sejak dunia dijadikan. Amin. Syurga adalah sebuah tempat yang indah dan ia sudah pun dibina. Jadi, tempat apa yang Yesus maksudkan? Saudara-saudari sekalian, jawapannya adalah senang sahaja. Alkitab mengatakan Yesus telah memperoleh kemenangan di neraka. Dan apabila dia bertemu dengan murid-muridnya di Galilea, dia berkata, Sejahteralah kamu, dalam Matius 28 ayat 9. Kemudian dia pergi ke syurga dan diberikan sebuah tempat. Tempat itu bukanlah sebuah kerusi di sebelah atau di tepi Bapa. Tidak. Dia telah memperoleh tempat duduk Bapa. Dia ditempatkan di tahta Bapa yang Maha Agung di syurga. Ia merupakan tempat kekuasaan yang tertinggi. Haleluya. Kemudian kitab suci mengatakan, oleh kerana jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Dalam Kolose 3 ayat 1, puji Tuhan. Semua perkara yang Yesus telah lakukan adalah untuk kita. Oleh itu, tempat yang dia persiapkan untuk kita adalah tempat di sebelah kanan Bapa. Dia mendapatkan tempat untuk kita di dalamnya dan dengannya dalam kemuliaan. Amin. Kini kita didudukkan bersama-sama dengannya di alam syurga. Ibrani 9 ayat 24 mengatakan, sebab Kristus tidak masuk ke dalam tempat-tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam syurga itu sendiri. Dan sekarang dia menghadap hadirat Allah demi kita. Amin. Selagi Yesus berada di syurga, tempat kita terjamin di syurga. Dia mewakili kita di atas sana. Haleluya. Itulah sebabnya dia menyuruh kita hidup di dalam namanya. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini kerana dia ada di atas sana di dalam nama kita, dan kita ada di sini di dalam namanya. Haleluya. Kita memerintah dan berkuasa ke atas syaitan dan konco-konco kegelapan di dalam namanya. Haleluya. Mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Tuhan telah membawa aku ke sebuah tempat yang mulia, sebuah tempat yang berkuasa di mana aku memerintah dan berkuasa ke atas segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan setiap nama yang dapat disebut.
Apabila aku bercakap, semua ciptaan bertindak balas, kerana aku hidup di dalam namanya. Bahkan sekarang aku mematahkan pengaruh syaitan ke atas hidup manusia dan mengisytiharkan bahawa cahaya Injil yang mulia bersinar di dalam hati mereka dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, kalian boleh mengkaji dari Alkitab Efesus 2 ayat 6 dan Lukas 10 ayat 19. Haleluya! Jangan lupa beritakan Injil firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga, jiran-jiran tetangga dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.